Assalamualaikum. Hari ni kita ada site tapi cuaca hujan sikit. Kita nak buat kotak tu bahaya sebab hujan kan. Jadi kita nak kongsi ilmu sikit. RCCB. Kita bukan nak cerita pasal nilai M dekat RCCB tu, tapi kita nak cerita pasal kepekaan dia. Sekarang ni kita ambil contoh satu untuk RCCB soket. RCCB untuk soket punya contoh kita pakai 40A. Dia punya nilai, kemudian dia punya kepekaan dia 30 mA. Okey, kepekaan dia 30 mA. Sekarang ni ada setengah rumah customer yang hujan saja trip. Kadang-kadang tak ada apa-apa pun trip. Kan? Kemudian buat inspection. Bila buat inspection, kawan tu kata pembumian di rumah tu tak bagus. Dia kata macam tu. Hakikatnya sebelum kita nak buat konklusi kata pembumian di rumah kita tu tidak bagus, kita kena faham dulu RCCB ni apa dia, 40M ni apa, 30 mA ni apa dia. RCCB ni pemutus arus baki. Pemutus arus baki ni makna kata bila ada satu arus ataupun M yang pergi, dia pergi live, balik, dia pergi balik dengan neutral. Okey, bila mana arus yang pergi dan balik tu tak sekata. Maksud kata tak sekata ni macam mana? Sini kita kata load. Kita tulis load. Lepas tu dekat sini kita akan ada bumi. Okey, jelas kat sini. Apa yang dimasukkan pemutus arus baki ni bila mana arus yang P dan balik ni tak sekata. Contoh kita kata dekat sini dia P, M dia 3M. Tetapi bila dia nak balik ke sini dia balik 2M. Dia balik 2M. Mana P1M tu? 1M tu mungkin dia bocor ke bumi. Kira kita kata ada kabel yang short antara dengan bumi lah. Jadi 1M pergi ke sini. Bila berlakunya benda ni, body ni yang akan bersentuh dengan tangan kita. Bila akan bersentuh dengan tangan kita, automatik RCCB ni dia akan suruh trip. Dia akan suruh trip. Sebab apa? Berlaku kebocoran dekat bumi dia tu. Kebocoran dekat bumi tu bukan elektrik bumi dah. Maksudkan kebocoran ke bumi ni barang-barang elektrik kita tu. Seperti kipas besi, poyuk nasi, heater, semua benda-benda yang kita bersentuh dengan dia secara terus dan besi. Okey, jelas satu-satu. Kemudian kita nak fahamkan 30 mA. Contoh kita kata dalam satu sistem pendawaian tu, kita buat macam ni. Okey, kita buat macam ni. Yang ni kita kata permintaan arus untuk kita buat ni semua soket. Okey, soket. Soket ni. Soket 1, soket 2, soket 3, soket 4. Okey. Kemudian sini dia punya wire neutral patah balik. Kita kata neutral patah balik, neutral patah balik, neutral patah balik. Jadi ni live neutral. Live neutral. Saya tak lukis proper lah. Neutral. Cuma kita nak bagi faham. Live neutral. Setiap daripada sini akan ada wire bumi. Wire bumi ni kita sekalikan terus, senang. Sebab dia duduk sebelah sini kan. Sebab kita nak bercerita pasal bumi. Bukan kita nak bercerita pasal live dengan neutral tak. Kita nak bercerita pasal bumi. Okey. Kemudian setiap daripada MCB ni, yang ni setiap pada sini ada MCB. Yang main dia depan tu RCCB. Dia duduk bahagian depan sekali. RCCB duduk bahagian depan sekali. Okey. Kemudian dia sambung dengan bas bawah apa semua tu terpulang lah macam mana pun. Sekarang ni kita highlightkan load yang dekat sini. Kita pakai semua peralatan elektrik yang ada besi. Contoh kita kata sini peti sejuk. Besi. Betul? Peti sejuk besi. Kemudian oven. Oven. Saya tulis oven. Pun besi. Kemudian cerek yang panas. Saya tulis C. Cerek yang panas. Pun besi. Kemudian kita tulis setrika. S. Setrika. Pun besi. Okey. Sekarang ni sini semua item yang besi. Besi semua dekat sini. Setiap pada ni dia akan setiap kali kita guna M akan terhasil. Jadi kita assume kat sini 5M. Yang ni pun 5M. Yang ni pun 5M. Yang bawah ni pun 5M. Okey. Sekiranya peralatan elektrik yang kita guna tu, peti sejuk kita, oven kita, cerek kita, setrika kita dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik, arus yang pergi tu 5, yang balik pun 5. Yang pergi 5, balik 5. Semua macam tu. Tetapi ada luka sikit dekat bahagian kabel tu yang menyebabkan dia tersentuh dengan body peti sejuk tu. Dia tersentuh dengan body peti sejuk tu. Ataupun kita kata winding kompresor dia tu dah
insulate dia tu kurang. Jadi dia ada terbocor sikit dekat bumi ni. Berapa nilai dia bocor dah? Kita assume saja ni. Bocor nilai ke bumi dia adalah 5 mA. Okey. Pada kadar 5 mA ni, RCCB ni takkan trip lagi. Sebab apa? RCCB ni akan trip pada kadar 30 mA. Jelas tu satu nah. Sekiranya RCCB ni trip pada kadar 5 mA dia dah trip, mana kata kepekaan RCCB ni terlalu sensitif sangat. Dia tak ikut spek dia. Okey, dia tak ikut spek dia. Jelas tu satu. Kemudian kita punya oven pun ada kebocoran. Contoh kita kata 10 mA dekat bahagian oven. Sekarang ni yang ni kita run, yang ni kita run. Bila dua perkara ni kita dah run, total arus yang bocor tu sekarang kita akan dapat 15 mA. 15 mA ni tidak mencapai lagi 30 mA. Automatik kita takkan trip lagi. Jelas tu nah, takkan trip lagi. Kemudian dekat bahagian untuk cerek air panas tu ada lagi berlaku kebocoran. Kita assume kata 10 mA. Okey, 10 mA. Bila kita campurkan dia balik, dia akan dapat 25 mA. Pada kadar ni sepatutnya RCCB yang efisien dia takkan trip. RCCB yang efisien dia takkan trip pada kadar 25 mA. Sebab kita dah set kat dia 30 sebab kita beli tu dengan dia punya kepekaan tu 30 mA, tetapi arus yang bocor tu 25 mA. Sepatutnya dia tak trip lagi. Tetapi apabila ada lagi tambah kebocoran dekat bahagian kita punya setrika. Contoh setrika kita kata 20 mA kebocoran dia tu. Jadinya dekat bahagian besi setrika hak panas tu sepatutnya panas saja, tetapi kita tersentuh kena current. Okey, kita tambah lagi dekat sini 20 am. Jadi total dia akan jadi 45 mA. Pada kadar arus bocor 45 mA ni, barulah RCCB kita ni akan trip. Jelas tu nah, jelas. Sekarang ni benda ni pemutus arus baki, pemutus arus baki ni bila mana arus tu P dan balik tu tak sama banyak. Tak sama banyak. Baru dia trip. Jadinya M yang sepatutnya 5M ni kena balik ke sana 5M, tetapi dia dah kurang 5 mA. Jadi yang balik pergi sana 4.95. 4.95 saja balik. Tapi dia tak terigi pasal dia tak sampai 30 mA. Bila dah cukup semua kerosakan ni, campur dengan peti sejuk, campur dengan oven, campur dengan ceret, campur dengan serika, baru dia akan trip. Jadi dekat sini fungsi kita buat insulation test. Insulation test ni bukan kita buat ujian untuk litar tu semata-mata. Bukan kita buat untuk litar semata-mata, tetapi untuk peralatan elektrik yang kita guna dalam rumah tu juga. Jelas. Jadi kalau mai buat inspection semata-mata check DB tak guna. Sebab apa? Yang nak menyebabkan sistem pendawaian kita tu bermasalah, load yang kita guna. Bukan wiring itu semata-mata. Jadi bila kita nak buat inspection tu, selepas pada kita buat inspection untuk kabel apa semua selesai, kita kena buat inspection untuk load kita juga. Dia ada kaedah-kaedah yang kita nak kena guna. Bagi jelas tu. Sebab binaan dalam RCCB, dia punya binaan, hak ni gelung magnet dia. Hak ni winding untuk live, dia akan pintai dekat bahagian sini, keluar. Lepas tu bahagian sini pun dia akan pintai bahagian sini, dia akan keluar. Yang mana setiap pada ni dia ada sesentuh dia yang akan menyebabkan dia on. Dekat bahagian ni dia ada coil untuk detektor dia yang akan energizekan bahagian sini. Bila mana arus yang mai sini 5 turun 5M daripada live neutral dan balik dia pula pun 5, mana kata flux magnet yang berlaku dekat sini stabil. Pada keadaan stabil, dia tak akan suruh cut off ataupun normally open bahagian tertentu yang dia dah sentuh. Bagi jelas tu. Tetapi bila mana ada kita guna load dekat bawah ni, lepas tu load tu pula ada kebocoran dan arus yang turun tu 5M tetapi yang balik tu 4, berlaku ketidakstabilan flux magnet dekat sini. Jadi bila berlaku ketidakstabilan flux magnet dekat sini, dia akan suruh off. Ataupun kita kata bahasa dia trip. Jelas tu. Sekarang ni RCCB ni tak ada kaitan dengan kilat. Dia tak ada kaitan dengan kilat. Dia tak ada kaitan dengan kilat. Kilat dia akan sambak dekat bahagian-bahagian pencawan tinggi lah kita kata kan. Kita masuk muka sorak bawah. Bila dia sambak dekat bahagian pencawan tinggi, ni pencawan tinggi yang kita kata 11 kV.
Contoh kita kata 11 kV. Kemudian dia akan masuk ke transformer. Saya lukis macam tu ya. Transformer ni dia akan step down daripada 11 kV ke 400 volt AC tau. Yang mana 400 volt ni yang akan dihantarkan ke tiang herot pula kita lukis. Lepas tu pada tiang tu dia akan hantar kepada rumah kita. Okey, pada rumah kita. Dia lebih kurang macam tu rumah kita. Okey, nampakkan sistem ni dulu. Jadi dekat rumah ni ada yang dapat 400, ada yang dapat 230. Antara tu lah, 230 voltage. Okey, jadi bagi faham dekat sini. Bila berlaku kilat, secara fitrahnya kilat ni dia akan sambak bahagian yang tinggi. Jadinya kalau ada pokok-pokok yang disambak. Tetapi pencawang kita ataupun talian atas kita tu yang 11 kV tu memang tinggi daripada pokoknya selalunya. Jadi secara tidak mustahil kilat tu dia boleh sambak dekat bahagian pencawang ni. Okey, bila dia sambak saja bahagian pencawang ni, sekarang ni talian atas ni bawa 11 kV. Jadi kilat yang kena tu kita tak tahu berapa kilovolt yang sambak dekat dia, kita tak tahu. Dan pencawang kita bukan setakat 11 kV, 33 kV. Yang 132 kV pun ada. Kita tak tahu dia sambak pencawang tu mana satu, dan setiap pencawang tu ada transformer yang step down dia. Jadi tidak mustahil bila dia sambak saja dekat pencawang ni, dia masuk voltage yang dia step down ni sepatutnya kalau masuk 11 kV waktu 400, mungkin dia masuk lebih daripada 11 kV. Contoh kita kata 22 kV, dan mungkin keluaran dia ni kita kata 600 volt. Bila 600 volt kat sini, tak mustahil dekat bahagian ni sepatutnya single phase 230, dia akan jadi 350. Tak mustahil kita kata. Bila dia jadi 350 dalam sekelip mata, bila dalam sekelip mata ni, sini sistem yang kita belajar segitiga tu, VIR tu, okey, VIR yang kita belajar tu, secara standard dia kita letak bahagian rintangan ni, kita letak 10 lah, senang saya nak kira. Jadinya dalam keadaan voltage tu 230 dibahagikan dengan rintangan sub 10, kita akan dapat M yang kita akan dapat tu 23 M. 23 M. Dalam keadaan ni, dalam keadaan voltage normal kita kata. Jadi M yang akan masuk dekat bahagian saya lukis kat sini lah. RCCB dia payah nak selok. Macam ni. Yang ni flux magnet dia tu lah. Yang ni live neutral. Okey, ni load kita pakai. Okey, dalam keadaan normal, resistance 10 ohm, dalam keadaan normal ni, M yang akan jalan sebelah sini dan patah balik tu 23 M. 23 M. Okey, arus yang masuk dan patah balik 23 M. Stabil. Betul tak stabil lah? Stabil. Tetapi bila kena saja petir dekat bahagian sini, kita tak tahu waktu dia kena tu masa arus tu jalan live ke neutral ataupun neutral ke live. Kita tak tahu mana satu. Mungkin dalam tengah-tengah perjalanan tu. Jadinya tengah-tengah perjalanan tu tiba-tiba dia kena petir. Lebih kurang kita kata yang saya kata ni, voltage masuk dekat rumah ni 350. Jadi bila 350 bahagi dengan 10, kita akan dapat 35 M. Okey, bagi jelas kat sini, dalam sekelip mata daripada sepatutnya 32 dia masuk, lepas tu tiba-tiba kena petir. Mungkin waktu dia nak return balik sini, dia tak jadi 32, dia jadi 35. Jadi bila jadi 35, dia jadi arus pergi dan balik tu tak sekata. Sebab tu dia punya bahasa tu pemutus arus arus litar baki. Macam tu. No? Minta maaf lah kita tergagap-gagap pasal kita cakap hak spontannya. Tapi cuma nak highlight kat sini, dia bukan masalah tentang kilat tu, tak ada kena-kena. Sebab untuk protection kilat, kita kena pakai SPD. SPD tu untuk protection kilat. Nah, bagi jelas tu. Kalau rasa video ni bermanfaat, share dengan kawan-kawan. Lepas tu like. Kalau rasa macam info yang kami sampaikan tu salah, kemudian ilmu yang tuan-tuan dapat tu betul, perbetulkan kami. InsyaAllah kita sama-sama perbaik apa yang patut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.